Action. Satu darab satu, satu, satu darab dua, dua. Nombor bulat dan operasi. Pembelajaran kita hari ini bermula dengan standard kandungan 1.1 nilai nombor, diikuti standard pembelajaran 1.1.2 menentukan nilai nombor hingga 1 juta, menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor, mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit, membandingkan nilai dua nombor, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun serta melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tajuk teroka nombor. Jadi, kamu boleh rujuk buku teks tahun 5, muka surat 4. Baiklah, sekarang kita pergi kepada contoh 1A. Perbualan itu berbunyi, Mukris, apakah nilai tempat bagi digit 7? Sekarang kita lihat Mukris memegang kad nombor yang bernilai 781,436. Sekarang Mukris menjawab, nilai tempat bagi digit 7 ialah ratus ribu. Nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Baik, sekarang kamu kena faham dalam teroka nombor ada dua bahagian. Yang pertama ialah nilai tempat dan yang kedua ialah nilai digit. Sekarang soalan ini 781,436. Jawapan bagi soalan yang ditanya itu, apakah nilai tempat? Nilai tempat bagi digit 7. Baik, sekarang kita tengok daripada belakang. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Kedudukan digit 7 ini ialah ratus ribu. Kedudukan nilai tempatnya ialah ratus ribu. Mari kita cuba jawab soalan ini. Nyatakan nilai tempat bagi digit 1. Baik, kita tengok pada digit 1, 10, ratus, ribu. Jadi jawapannya ialah ribu. Ribu. Baik, bagi soalan seterusnya, nilai tempat bagi digit 4. 10, ratus. 4 ialah ratus. Kita boleh tengok soalan seterusnya, nilai tempat bagi digit 6. 6 belakang sekali. Jadi 6 ini semestinya sah. Sekarang mari kita lihat nilai digit bagi digit 7. Ya, 7 ada di depan sekali. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Tetapi kita perlu nyatakannya dalam angka kerana soalan tanya nilai digit. Jadi 7 ini ialah 700,000. Okey. Kemudian soalan seterusnya 4. Menyatakan nilai digit bagi digit 4. 4 ialah, ya betul, 4 ialah 400. Diikuti dengan digit 8. 8 ini ialah 10,000. Seterusnya kita lihat soalan yang akhir 3. 3 ini ialah 30. Jadi kita tuliskan 30.
Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh yang seterusnya. Kamu dapat lihat di situ nombornya ialah 540,371. Jadi, mari kita nyatakan nilai tempat bagi digit yang berikut. Kita mulakan dengan 1. 1 ini ialah SA. Diikuti dengan 7. 7 ini ialah 10. Dan kemudiannya 3. 3 ini ratus. Dan seterusnya sifar. Sifar ini ialah 1000. Diikuti dengan 4. 4 ini ialah 10,000. 10,000. Dan akhir sekali 5. 5 ini ialah ratus ribu. Jadi nilai tempat perlu ditulis mengikut kedudukan yang betul. Dan sekiranya antara nilai digit itu ada nombor sifar, ada digit sifar, kamu perlu nyatakan sifar 1000 ataupun sifar ratus, sifar 10. Seterusnya kita lihat nilai digit, masih lagi nombor yang sama, 540,371. Jadi digit ini perlu ditulis daripada SA. 1 ini ialah 1. Diikuti dengan 7. 7 ini 10. Jadi 70. 3. 300. Jadi 300. Sifar tetap juga sifar. 4 ini ialah 40,000. 40,000 dan akhir sekali ialah 500,000. Pastikan betul cara kamu tulis dan sifarnya diletakkan cukup mengikut nilai digitnya. Baik. Baiklah, kita pergi pada tajuk seterusnya iaitu cerakin. Cerakin ini boleh kita kategorikan sebagai asingkan ataupun kita pisahkan, kita ceraikan nombor itu. Nombor yang telah disusun ini kita asingkan, kita pisahkan, kita ceraikan. Dan cerakin ini terdapat dua jenis. Yang pertama ialah cerakin mengikut nilai tempat. Cerakin mengikut nilai tempat. Dan yang kedua, cerakin mengikut nilai digit. Jadi untuk menjawab soalan kita perlu berhati-hati sama ada soalan meminta cerakin mengikut nilai tempat atau nilai digit. Sekiranya tidak dinyatakan cerakin mengikut nilai tempat atau digit, jadi bebas untuk menjawab jenis cerakin tersebut. Mari kita lihat contoh B ini. Soalannya, cerakinkan 781,436 mengikut nilai tempat. Mengikut nilai tempat. Jadi, kita lihat di sini. Digit 7, nilai tempatnya ialah ratus ribu. Digit 8, nilai tempatnya ialah 10,000. Digit 1, nilai tempatnya ialah 1000. Digit 4, nilai tempatnya ialah ratus. Digit 3, nilai tempatnya ialah 10. Digit 6, nilai tempatnya ialah SA. Cara untuk cerakinkan nombor, kita tulis kembali 7 itu 700,000 tambah 80,000 tambah 1,000 tambah 400 tambah 30 dan tambah 6 SA. Semuanya perlu ditulis mengikut nilai tempat. Contoh 3E ini, mari lengkapkan carta nilai tempat dan nilai digit bagi 531,089.
Kemudian cerakinkan 531,089 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Jadi kita perlu nilai tempat. Jadi 5 ini ialah 500,000. Kita tengok semula pada jadual. 30,000. 30,000. 1 ialah 1,000 tambah 000 tambah 80 dan tambah 9 sah. Nilai tempat apabila ada sifar, kita perlu nyatakan sifar itu. Sifar ratus, sifar puluh, sifar ribu. Sekarang, mari kita cerakinkan 531,089 mengikut nilai digit. Jadi, kamu lihat di sini, apabila melibatkan ratus ribu, semestinya kena ada 6 tempat kosong, 6 digit. Kita mula dengan 5. 5 ini ialah 500,000. 500,000 diikuti dengan 30,000. Perlu ada simbol tambah, ya, operasi tambah. Kemudian 1,000, 80 dan 9. Jadi kenapa cikgu tak letakkan sifar? Sifar ini bila ditanya pada nilai digit, kita boleh terus tulis pada nilai yang lain. Tak perlu nyatakan sifar itu. Kecuali jika cerakin melibatkan nilai tempat, perlu nyatakan sifar itu apa nilai tempatnya. Nilai digit tak mengapa. Kita lihat contoh 2A, terdapat perbualan di situ. Apakah nilai digit bagi digit 7 pula? Nilai digit bagi digit 7 ialah 700,000. Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya. Bermaksud, jika 7 berada pada ratus ribu, jadi nilainya mestilah 700,000. Kedudukannya ratus ribu. Jika 1 itu berada di nilai tempat ribu, jadi kedudukannya ribu, mesti ditulis 1,000. Sekarang kita lihat B, cerakinkan. Cerakinkan 781,436 mengikut nilai digit. Jadi dinyatakan di situ 7 nilai digitnya ialah ratus ribu. 8, 80,000. 1, 1,000. 4, 400. 3, 30 dan 6 tetap sama 6 sebab dia besar. Baik, kita lihat cerakin mengikut nilai digit juga. Masih lagi nombor yang sama, 781,436. Jika susunan cerakin ini tidak mengikut kedudukan yang betul. Maksudnya 80,000, kemudian tambah 1,000, tambah 6, tambah 700,000 dan 400 di belakang. Masih lagi kita dapat jawab dengan betul. Tak semestinya kita perlu susun mengikut aturan daripada ratus ribu hingga ke sah. Asalkan jumlahnya apabila dikumpulkan kembali akan mendapat nombor yang sama, 781,436. Sekarang mari kita lihat contoh yang seterusnya, itu contoh 4 pada muka surat 6. Baik, apakah nombor bagi cerakinan A dan B? Kamu perlu bentukkan semula nombor tersebut setelah diberi cerakinan mengikut nilai digit dahulu bagi soalan A. Jadi bagaimana untuk menjawab soalan ini? Mari kita lihat di sini. Nilai digitnya ialah 400 tambah 600,000 tambah 7 tambah 30 tambah 10,000. Jadi apabila disusun di sini, ratus ribu semestinya ada 6 digit. Jadi kita boleh tulis di sini 6 tempat kosong. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ialah 400. Jadi kita tulis 4. 400. Yang seterusnya ialah 600,000. Jadi mesti di depan sekali, ratus ribu. 6. Diikuti dengan 7. 7 itu ialah sa. Jadi letakkan pada nilai sa 7. Dan 30 pada tempat puluh 3. Kemudian 10,000 1. Jadi nombor apa yang ada di sini, digit apa yang ada di sini? Ya, ribu. Jadi kita perlu tulis sifar. Apakah nombor cerakinan bagi soalan 4A? 610,437. Kita lihat pula soalan 4B. Cerakinan bagi B ialah dalam nilai tempat. Jadi 5,000, 1 sa tambah 800,000 tambah sifar 10,000 tambah 30 dan tambah 400. Yang paling besar di situ ialah 100,000. Jadi dia sifar 10,000. Sa 10, 100,000, 10,000. Jadi kita tulis sifar 30. 10. Jadi tulis ini 3 saja. Dan akhir sekali 400. 4. Jadi apakah nombor yang terbentuk ialah 805,431. Sekarang kita lihat contoh 5A. 402,157. Cerakin itu mengikut nilai digit. 400,000 tambah X tambah 50 tambah 7 tambah 100. Apakah nilai bagi X? Sekarang bagaimana cara untuk kita cari X? Kita lihat sekarang ini 100,000 ialah 400,000. Jadi 400 ada 402,157. 400,000 ini ada 400,000 ada. Jadi kita potong ya supaya kita tak keliru nanti. Tambah X tambah 50 tambah 7 tambah 100. Jadi antara sifar dan 2, yang mana satu jawapan bagi nilai X? Sekiranya cerakin mengikut nilai digit, kita tidak perlu nyatakan nilai sifar. Jadi jawapan X ialah 2. 2 apa? 10, 100,000. Disebabkan cerakin mengikut nilai digit, kita perlu tulis 2,000. Di jawapan X 2,000. Sekarang kita lihat contoh 5B. Nomornya ialah 914,072. Jadi ini ialah cerakin mengikut nilai tempat. 10,000 tambah Y tambah sifar ratus tambah 900,000 tambah 70 tambah 2 sa. Kita perlu cari nilai Y. Mari kita lihat satu persatu. 10,000, baik 10,000 ini ada Y, kita tak tahu Y mana satu. Sifar ratus, jadi sifar ratus ada. 900,000 juga ada di sini. 70 ada. 2 sa ada. Ya, jadi semestinya 4 ini yang kita cari. Jadi apakah nilai bagi Y? Y 10, 100,000. 4,000. Nyatakan mengikut nilai tempat.
kenyataan 340,827. Dalam jadual ini, kita perlu lengkapkan nilai tempat, ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh, sa, nilai digit, 300,000, 40,000, sifar, 827, dan seterusnya corakin mengikut nilai tempat. Apabila disebutkan nilai tempat, kita perlu nyatakan kedudukannya yang betul ya. 300,000 tambah 40,000 tambah sifar ribu tambah 800 tambah 20 tambah 7 sa. Bagaimana pula corakin mengikut nilai digit? Ya, nilai digit kita perlu tulis 300,000 tambah 40,000 tambah 800 tambah 20 tambah 7. Sekarang mari kita lihat contoh dari buku teks muka surat 7. Tajuknya banding dan susun nombor. Jadi soalan contoh 1. Jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Model pertama ialah robot, bangunan, rumah dan kereta. Bilangan blok yang digunakan untuk menghasilkan robot ialah 118,200. Bilangan blok yang digunakan untuk menghasilkan bangunan ialah 320,915. Manakala rumah 120,290, kereta 98,050. Jadi soalannya, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Robot atau rumah? Antara robot dan rumah, kita lihat kembali. Robot 118,200 dan rumah 120,290. Jadi apabila dimasukkan data itu dalam bentuk jadual, pertama sekali kita perlu bilang bilangan digit bagi nombor berikut. Baik, kedua-dua nombor ini terdapat 6 digit sama. Jadi untuk membuat perbandingan, terlebih dahulu kita perlu lihat pada tempat ratus ribu. Sekiranya sama, kita tidak boleh membuat perbandingan yang mana kecil ataupun yang mana lebih besar. Jadi kita berpindah pula kepada puluh ribu. Puluh ribu di sini kita boleh buat perbandingan. Bandingkan digit puluh ribu. 20,000 lebih daripada 10,000. Jadi soalannya, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Ya, semestinya model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Kerana pada nilai tempat ratus ribu, digitnya adalah sama. Jadi kita telah buat perbandingan 10,000. Nilai digit pada model rumah 20,000. Maksudnya lebih banyak daripada model robot. Jadi jawapannya semestinya model rumah. Baiklah, sekarang kita lihat contoh B. Susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Tertib menaik bermaksud nombor yang kecil di hadapan, nombor yang besar di belakang. Bandingkan bilangan digit, kemudian bandingkan digit ratus ribu. Apabila disusun dalam bentuk jadual, ratus ribu, kemudian puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan sa. Jadi nilai digit 3 ialah 300,000. Nilai digit 1 ialah 100,000. 300,000 lebih daripada 100,000. Jadi 320,915 ialah nilai yang paling besar. Tertib menaiknya di sini seperti mana yang telah disebutkan tadi,
Nilai yang nombornya kecil perlu disusun di hadapan dan yang paling besar perlu disusun di belakang. Setelah kita nilaikan tadi, 98,000 adalah nombor yang paling kecil, jadi perlu ditulis dahulu, diikuti dengan 118,200, 120,290 dan yang akhir sekali 320,915. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua dalam tajuk bandingkan nombor. Yang berikut ialah 4 keping kad nombor. Jadi yang pertama 540,500, 538,900, 536,500, 541,250. Soalannya, antara 536,500 dengan 538,900 nilai yang mana yang lebih kecil? Jadi, kita bilang dahulu antara dua nombor ini kedua-duanya ada 6 digit. Jadi, kita susun dalam bentuk jadual. Untuk membuat perbandingan, kita mulai dengan nilai tempat 100,000. 100,000 digitnya sama. Kemudian kita berpindah kepada 10,000, masih lagi sama. Kita berpindah pula kepada ribu. Ribu bandingkan digit ribu. Jadi 6 dan 8 ini terdapat perbezaan. Kita kembali kepada soalan yang lebih kecil. Semestinya 6 yang lebih kecil. Jadi soalan nilai digit 6 ialah 6,000. Nilai digit 8 ialah 8,000. Yang mana satu yang lebih kurang? 536,500 lebih kecil daripada 538,900. Sekarang kita lihat contoh B. Susun keempat-empat nombor di atas mengikut tertib menurun. Mari gunakan garis nombor. Di sini telah disiapkan garis nombornya. Bermula dengan 536,000 sehingga 542,000. Jadi, apabila disebut tertib menurun, nombor yang perlu disusun itu semestinya nombor yang lebih besar di hadapan diikuti dengan nombor yang makin kecil ke belakang. Tertib menurun, ini adalah jawapannya 541,250, 540,500, 538,900 dan diakhiri dengan 536,500. Mari kita lihat tips ini. Tertib menaik. Nombor disusun daripada nilai paling kecil hingga nilai paling besar. Manakala tertib menurun, nombor disusun daripada nilai paling besar hingga nilai paling kecil. Jadi kita perlu berhati-hati untuk menyusun nombor. Pastikan nombor itu disalin dengan betul. Digitnya juga perlu dilihat adakah ianya pada kedudukan yang betul. Jadi susun mengikut kehendak soalan. Baiklah, untuk membuat perbandingan, kamu akan jumpa juga dengan perkataan lebih daripada, kurang daripada. Terdapat simbol untuk mewakili perkataan ini. Lebih daripada, kurang daripada. Baik, pernah lihat simbol ini? Jadi yang mana satu lebih daripada? Lebih daripada, ya ini lebih daripada. Lebih daripada. Lebih besar. Jadi bagaimana kata kunci untuk kita ingat? Kamu boleh ingat dia umpama huruf B. B. Bahagian sini ni B. Besar. Okey, besar. Lebih daripada, lebih besar. Sekarang kita pergi kepada yang kedua, kurang daripada. Simbol ini mewakili kurang daripada. Untuk ingatan kamu, kurang kamu boleh wakilkan huruf K. Sini kurang, kecil. Okey, untuk simbolnya. Kurang, kecil. Yang ini besar, B. Sekarang, masa untuk kita membuat latihan. Jadi cikgu harap penerangan cikgu ini dapat membantu untuk faham. Dari awal tadi kita dah belajar tajuk teroka nombor. Teroka nombor mewakili nilai tempat.
nilai digit. Kemudian kita belajar tajuk cerakin. Cerakin mengikut nilai tempat dan nilai digit. Dan seterusnya kita belajar untuk membanding serta menyusun nombor mengikut aturan tertib menaik ataupun tertib menurun. Sekian, terima kasih.